بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Wa qala al-musannif al-imam Ahmad al-Marzuqi fi kitabih Aqidatul Awam, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin ila yaumiddin, ila an qala tafsilu 25 lazim kullu mukallafin fahaqqiq waghtanim. Kita mula daripada bait yang ke-15. Tafsilu 25 lazim kullu mukallafin fahaqqiq waghtanim. Hum Adam Idris Nuhun Hud ma' Salih wa Ibrahim kullun muttaba'. Lutun wa Ismailu Ishaqun kadha. Ya'qubu Yusufu wa Ayyubu ihtadha. شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان التبع. إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دع غيا. عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. Wajib memperincikan 25 orang dari kalangan Rasul bagi setiap mukallaf, maka rebutlah pengetahuan ini. Mereka ialah Adam, Idris, Nuh, Hud serta Saleh dan Ibrahim yang masing-masing wajib diikuti. Seterusnya Lut, Ismail dan Ishaq, begitu juga Yaqub, Yusuf dan Ayyub yang mengikut jejak langkah para nabi sebelumnya. Shu'aib, Harun, Musa, Al-Yasa', Zulkifli, Daud, Sulaiman yang mengikuti. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Taha sebagai nabi penutup, dan tinggalkanlah kecenderungan kepada kesesatan. Semoga rahmat dan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala terlimpah ke atas mereka dan keluarga mereka sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul, kita dapat duduk bersama-sama dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh Rumah Mengaji Darul Hikmah ataupun Nurul Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala seperti mana telah hadirkan kita, telah dudukkan kita ini, sempurnakan rahmatnya dengan memberikan kefahaman ataupun memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik untuk beramal dengan ilmu tersebut. Alhamdulillah, pada pengajian yang lalu kita mula bahaskan tentang nabi-nabi, bermula daripada Nabi Adam sehingga kepada Nabi Ibrahim, dan kita sebutkan bahawa Nabi Ibrahim diberi gelaran Abul Anbiya. Kenapa diberi gelaran Abul Anbiya? Kerana selepas zaman Nabi Ibrahim ala nabina wa alaihim afdalus salatu wassalam, seluruh nabi-nabi bernasabkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai dua anak, iaitu Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Maka seluruh Nabi Bani Israel itu bernisbahkan ataupun datang daripada anak Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ishaq. Adapun Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, adapun Nabi Ismail, maka yang datang daripadanya hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian
selepas Nabi Ibrahim, Nabi Lut, yang mana disebutkan di sini huwa ibnu akhi Ibrahim al-Khalil, dikatakan bahawa ianya merupakan anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam, Nabi Lut alaihi salam, kepada kaum Sodom, yang mana mereka hidup di Laut Merah, yang dikenali sekarang ni dengan berada di Jordan. Wa kana qaumuhu dhahaba min wujuhihim ma'ul haya. Salah satu sifat ahli Sodom, kaum Sodom ini adalah mereka tidak mempunyai sifat malu. Yang mana apa yang mereka lakukan dengan perkara tersebut, ini apabila sudah ditarik sifat malu daripada mereka, mereka mendatangi kaum sejenis. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala selepas mengutuskan Nabi Lut untuk mengingatkan mereka, mengajak mereka kepada Allah, mentauhidkan Allah, mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka apabila mereka enggan untuk menerima peringatan tersebut, maka diturunkan azab, dihancurkan mereka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu, iaitu Jibril alaihi salam menggunakan sayapnya untuk mengangkat seluruh daripada qaryah, perkampungan ahli Sodom itu, kemudian diangkat ke langit dan diterbalikkan ke bawah, diterbalikkan di atas bumi. La ilaha illallah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, dan azab seperti ini tidak jauh untuk berlaku kepada orang-orang yang zalim, iaitu apabila seseorang itu melakukan kezaliman. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab mereka, maka orang-orang yang zalim ini apabila berterusan dalam kezaliman mereka akan mendapat azab, ataupun Allah Subhanahu wa taala boleh seperti mana telah memberikan azab, telah menghukum kepada kaum Sodom itu dengan sebegitu rupa, maka orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh kaum Sodom itu juga tidak jauh ataupun tidak mustahil untuk dikenakan azab seperti itu, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi Ismail alaihi salam, ibunya bernama Siti Hajar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan Nabi Ismail kepada kabilah-kabilah Amalik dan juga kabilah-kabilah Yaman. Dan kaum ataupun kabilah Amalik ini duduk di tanah Arab, yang di sebelah utara, yang lebih dekat dengan kota Syam. Kemudian mereka bertebaran di seluruh lembah Arab selepas mereka dikeluarkan oleh Nabi Ismail, ataupun selepas Nabi Ismail iaitu mengeluarkan mereka daripada kota Makkah, maka mereka bertebaran di seluruh tanah Arab, iaitu kaum Arab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah di dalam Al-Quran tentang Ismail, sesungguhnya beliau seorang yang menepati janji dan seorang rasul dan nabi. Nabi Ismail hidup kurang lebih 137 tahun dan meninggal dunia di Makkah, ditanam ataupun kuburnya berhampiran dengan kubur ibunya Siti Hajar. Wa min tahta qadami Ismail naba'a ma'u Zamzam. Dan antara mukjizat yang berlaku pada Nabi Ismail adalah dikeluarkan air Zamzam itu asbab daripada hentakan kakinya. Wa huwa alladhi sa'ada abahu fi bina'il Ka'bah. Dan Nabi Ismail merupakan orang yang membantu Nabi Ibrahim dalam membina Ka'bah. Wa kanat wafatu ba'da abihi bi 47 sana. Nabi Ismail meninggal dunia selepas kewafatan Nabi Ibrahim, kurang lebih selepas 47 tahun. Maka dengan keberkatan Nabi Ismail, dengan asbab Nabi Ismail, kita dapat minum daripada air Zamzam. Dan dengan keberkatan usaha mereka untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan membina Kaabah, alhamdulillah sehingga kini Kaabah masih tersegam indah.
dan sebahagian daripada kita telah mendapat peluang untuk melihat kepada Kaabah. Sebahagian daripada kita telah mendapat peluang untuk bertawaf di sekeliling Kaabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan tersebut daripada kita dan izinkan kita untuk menziarahi daripada Al-Kaabah, menziarahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dan lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga pilih kita untuk menunaikan fardu haji bagi mereka-mereka yang belum menunaikan fardu haji, dan insya-Allah dijemput lagi bagi mereka-mereka yang sudah menunaikan haji lagi dan lagi. Amin. Kemudian Nabi Ishaq alaihissalam, iaitu saudara kepada Nabi Ismail, yang mana saudara satu ayah tapi berlainan ibu. Nabi Ismail daripada Siti Hajar, daripada isteri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ishaq daripada isteri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah. Disebutkan di dalam Al-Quran, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ, dan kami memberi berita gembira kepada Nabi Ibrahim dengan dijadikan Nabi Ishaq itu seorang Nabi daripada kaum orang salih. Dan beliau merupakan Nabi yang diutuskan di bumi Kan'an, iaitu di secara keseluruhannya kota Syam, yang mana sekarang ini termasuk daripada Jordan, Palestin, Lebanon, Syria. Naam. Alladhi fil bi'ah allati 'asha fiha Ibrahim, yang mana bumi Kan'an ini merupakan tempat yang mana Nabi Ibrahim berdakwah. Asha mi'ah wa sab'in sanah, hidup selama Nabi Ishaq hidup selama kurang lebih 170 tahun, dan beliau meninggal dunia di Kan'an dan ditanam di Khalil ataupun Hebron. Ditanam di Hebron. Kemudian selepas Nabi Ishaq, iaitu Nabi Yaqub, merupakan anak kepada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdalus salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami berikan kepadanya, iaitu kepada Nabi Ibrahim, Ishaq, dan kemudian diikuti dengan Yaqub, cucunya. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan kedua-dua mereka kami jadikan seorang nabi. Dan Yaqub ini, Nabi Yaqub merupakan datuk kepada zurriyah, iaitu Nabi Yaqub mempunyai 12 orang anak, dan anak-anak Nabi Yaqub yang 12 ini mempunyai zurriyah yang ramai. Maka cucu Nabi Yaqub dipanggil sibtun ataupun asbat, cucu. Dalam bahasa Arab, anak kepada anak lelaki merupakan asbat. Jadi dalam Al-Quran disebutkan tentang asbat ini 12 orang, yang mana merupakan cucu daripada Nabi Yaqub. Wa ilaihi yunsab syu'ab Bani Israel, dan kepada ke-12 mereka ini dinisbahkan Bani Israel, iaitu Bani Israel datang ataupun bernisbahkan kepada cucunya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub hidup kurang lebih 147 tahun. Wa qad awsa Yaqub ibnahu Yusuf an yadfanahu ma'abihi Ishaq. Naam. Sekarang ni kita sebutkan sedikit sebanyak tentang Nabi Yaqub, dan sekarang ni tengah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini di kota Palestin, di bumi Palestin, kepada saudara-saudara kita di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat segala musibah yang tertimpa kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita nak bahaskan sedikit sebanyak tentang kalimat Israel ataupun Bani Israel yang terdapat di dalam Al-Quran. Israel, seperti yang kita sebutkan di sini, iaitu Israel ini merupakan nama Nabi Yaqub dalam bahasa Hebrew ataupun dalam bahasa Ibrani, yang mana disebutkan bahawa Isra itu bermakna hamba, dan Il itu merupakan Allah. Maksudnya Israel dalam bahasa Hebrew merupakan Abdullah ataupun hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di dalam Al-Quran disebutkan Israel, disebutkan Bani Israel, iaitu keturunan Israel, dan disebutkan juga Ahlul Kitab, iaitu mereka-mereka yang diberikan Ahlul Kitab. Disebutkan Ashabus Sabt, mereka-mereka yang kaum ahli hari Sabtu. Dan juga disebutkan kepada ataupun disebutkan tentang orang Yahudi, Hadiratul Bahar. Jadi yang pertama tadi kita sebutkan bahawa Israel bermakna Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran tentang nama Israel ini di beberapa tempat, antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih. Seluruh makanan, setiap makanan yang mana halal, setiap makanan itu halal kepada Bani Israel. Ya, ini setiap makanan itu halal kepada Bani Israel kecuali makanan-makanan yang diharamkan oleh Israel ke atas dirinya, iaitu Nabi Yaqub, yang digelar sebagai Israel, yang maksudnya dalam bahasa Hebrew itu Israel. Nabi Yaqub bernazar untuk meninggalkan sesetengah jenis makanan. Iaitu Nabi Yaqub bernazar untuk tidak makan beberapa jenis makanan, maka apa yang dinazarkan itu oleh Nabi Yaqub menjadi haram kepada Bani Israel juga. Maka disebutkan tadi Israel itu yang merujuk kepada Nabi Yaqub. Nah, maka Bani Israel ini merupakan gelaran daripada cucu-cucu Nabi Yaqub sehingga ke akhir zaman. Ini gelaran Bani Israel ini diguna pakai untuk cucu-cucunya Nabi Yaqub sehinggalah ke akhir zaman. La ilaha illallah. Sedikit sebanyak sejarah tentang orang Yahudi, yang mana mereka ini sebahagian daripada golongan Bani Israel. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran Bani Israel dan Yahudi, akan tetapi apabila digunakan istilah Bani Israel ini lebih banyak diguna pakai untuk mereka-mereka sebelum kedatangan Nabi Musa. Akan tetapi selepas kedatangan Nabi Musa, selepas perutusan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka perkataan Yahudi lebih banyak digunakan. Naam, antara asal usul sebab diguna pakai nama Yahudi adalah merujuk kepada anak Nabi Yaqub. Kita sebutkan anak Nabi Yaqub ada 12 orang, salah seorang daripada mereka itu bernama Yahuda. Jadi banyak diceritakan tentang keturunan Yahuda ini kerana mereka melanggar larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu melakukan larangan pada hari Sabtu. Mereka tak boleh nak memancing pada hari Sabtu, akan tetapi mereka langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka masuk ke Baitul Maqdis dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Yahudi ini dinisbahkan kepada datuk mereka yang bernama Yahuda, iaitu cucu kepada anak kepada Nabi Yaqub. La ilaha illallah. Kemudian sedikit sebanyak seperti kita sebutkan tadi, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, iaitu mereka duduk di Kanaan. Akan tetapi dan Nabi Ismail juga sebelum dihijrahkan, dipindahkan ke kota Makkah, juga berada di kota Kanaan. Ya, ini Kanaan ini seperti yang kita sebutkan tadi merupakan nama tempat, nama wilayah di Asyam, yang mana sekarang ni merupakan Jordan, Palestin, Syria, Lebanon, tapi tak termasuk Mesir. Jadi Yahudi ini mula bertapak di Mesir pada waktu zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Ini apabila Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir, jadi di penghujungnya Nabi Yusuf ini mengajak seluruh ahli keluarganya, Nabi Yaqub, untuk berhijrah, dan juga anak-anak Nabi Yaqub untuk berhijrah ke kota Mesir. Sewaktu mereka berada di Syam, kehidupan mereka tidak seselesa apabila mereka berhijrah ke Mesir.
Naam. Jadi Nabi Yusuf ini merupakan menteri di bawah raja-raja Mesir. Di Mesir sewaktu itu mempunyai dua kepimpinan. Satu ataupun mempunyai dua istilah kepimpinan. Satu daripada yang bernama Fir'aun. Ya, ini title yang digunakan untuk raja itu. Satu Fir'aun, satu lagi Malik. Setiap mereka ini, yakni raja daripada satu jenis keturunan ataupun satu jenis etnik, dan Fir'aun ini daripada satu kelompok, satu puak ataupun satu etnik yang lain. Jadi zaman Nabi Yusuf yang berkuasa pada waktu itu adalah Malik, iaitu raja. Yang mana Allah Subhanahu wa taala apabila sebutkan dalam surah Yusuf, yakni waqala al-maliku inni ara fil manami. Seorang raja berkata, aku melihat di dalam mimpi aku. Yakni dia minta tafsiran kepada mereka-mereka yang berada di sekelilingnya. Walhasil, jadi orang-orang yang mendapat gelaran Malik ataupun raja-raja yang mendapat gelaran Malik ini bukan daripada etnik ataupun golongan Fir'aun. Jadi di waktu itu seorang raja yang bernama Hyksos, ketika dia berjaya menguasai Mesir, maka dia yang memerintah Mesir, dan pada waktu itu Nabi Yusuf dilantik menjadi menteri di Mesir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Sewaktu Nabi Yusuf ingin mengajak ahli keluarganya, ayahnya Nabi Yaqub dan juga saudara-saudaranya berhijrah ke kota Mesir, maka diberikan baju Nabi Yusuf, kerana pada waktu itu Nabi Yaqub tidak dapat melihat. Diberikan baju oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya agar supaya diletakkan di muka ataupun di mata Nabi Yaqub, sehingga Nabi Yaqub dapat melihat kembali, dan kemudian diperintahkan agar supaya mereka semua berpindah ke Mesir. Maka disitulah mula bertapak Bani Israel di Mesir. Mereka beranak pinak membantu kerajaan Raja Hyksos. Dan tak lama daripada itu berlaku peperangan di antara Fir'aun dan Raja Hyksos, yakni Fir'aun dan pengikut-pengikutnya berperang dengan Raja Hyksos dan pengikut-pengikutnya, iaitu keluarga Nabi Yusuf yang digelar Bani Israel. Jadi apabila Fir'aun berjaya menakluki ataupun merampas kuasa di Mesir, maka bermulalah penindahan kepada Bani Israel. Bermulalah penindasan, bermulalah penyiksaan, pembunuhan dan sebagainya, dan penghambaan kepada Bani Israel. Kenapa Bani Israel ditindas? Kerana Fir'aun ingin membalas dendam. Sebab apa? Sebab Bani Israel ni telah membantu Raja Hyksos. Jadi Fir'aun nak balas dendam, jadi dia membunuh golongan lelaki dan kanak-kanak daripada Bani Israel, dan kemudian dibiarkan wanita-wanita daripada Bani Israel itu untuk dinikmati ataupun sebagai hamba untuk dinikmati oleh Fir'aun dan pengikutnya. La ilaha illallah. Maka penyiksaan terhadap Bani Israel ini berterusan daripada zamannya Nabi Yusuf alaihi salam sehingga zaman Nabi Musa. Yang mana antara salah satu sebab diutuskan Nabi Musa kepada Bani Israel ataupun kepada Fir'aun adalah untuk menyelamatkan Bani Israel daripada kezaliman Fir'aun. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran bahawa ataupun dirakamkan perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun, haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq fa'arsil ma'iya Bani Israel, maka hantarlah kembali Bani Israel kepada aku, kata Nabi Musa kepada Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun disebutkan ini merupakan satu faktor yang benar untuk saya tidak mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang benar, ataupun tidak mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali yang benar. Saya datang membawa bukti daripada Allah Subhanahu wa taala, wahai Fir'aun, kembalikanlah kepada aku Bani Israel. Seakan-akan Nabi Musa ingin mengatakan bahawa aku ingin menyelamatkan Bani Israel daripada kezaliman kamu. Yakni kamu menghambakan Bani Israel, kamu menyiksa Bani Israel, kamu membunuh daripada Bani Israel. Maka itu merupakan salah satu tugasan Nabi Musa
untuk sewaktu diutuskan menjadi Nabi untuk menyelamatkan Bani Israel. Naam, akan tetapi pendekkan cerita, tak ada siapa pun, yakni Firaun enggan untuk menyerah balik Bani Israel, walaupun setelah melihat mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, akan tetapi tidak ingin untuk menyerahkan kembali Bani Israel. Walhasil, sewaktu Nabi Musa ingin menyeberangi laut bersama pengikut-pengikutnya, dan di antara pengikutnya merupakan Bani Israel, yang disebutkan bahawa jumlah mereka pada waktu itu mencapai kurang lebih 600,000. Ini sewaktu ingin menyeberangi daripada lautan itu, bilangan tentera, bilangan pengikut Nabi Musa daripada golongan Bani Israel kurang lebih 600,000, dan dikejar oleh tentera Firaun yang berjumlah 1 juta. Subhanallah, ramai pada waktu itu. Jadi apabila tiba di tepian pantai, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, wadrib bi'asakal hajar, wadrib bi'asakal bahr, pukullah dengan tongkat kamu wahai Musa kepada laut. Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim, maka terbelahlah laut itu dan dijadikan macam tembok yang tinggi, agar supaya air itu tidak mengenakan kepada Nabi Musa dan juga pengikut-pengikut Nabi Musa, dan di kalangan mereka adalah Bani Israel. Dan berakhir dengan ditenggelamkan Firaun dan tenteranya. La ilaha illallah. Nah, cerita tentang Bani Israel ni menarik, ataupun tentang Yahudi ini menarik, akan tetapi mengambil masa yang agak panjang. InsyaAllah mungkin kalau ada waktu yang lain, kita akan dapat bahaskan tentang mereka. Walhasil, nak ceritakan di sini bahawa Bani Israel ini merupakan daripada cucu cicit, ataupun cucu cicitnya Nabi Yaqub. Naam, kemudian Nabi yang seterusnya adalah Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, ya, ini orang yang mulia, anak daripada orang yang mulia, anak daripada orang yang mulia, anak daripada orang yang mulia, iaitu Nabi, anak kepada Nabi, anak kepada Nabi, anak kepada Nabi. Nabi Yusuf hidup kurang lebih 110 tahun. Beliau meninggal dunia di Mesir sewaktu beliau menjadi hakim di sana, ataupun menteri, dan ditanam di sana. Kemudian dibawa jenazahnya ke Syam di waktu Nabi Musa AS, dan dikebumikan di Nablus, nama tempat, dalam riwayat yang sahih. Kemudian Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Ayyub bin Amwas bin Razah bin Rum bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim, iaitu Nabi Ayyub ini salah satu Nabi daripada golongan Bani Israel, iaitu daripada zuriatnya Nabi Yaqub ataupun Nabi Ishaq. Wa huwa an-nabi alladhi yadrib bihi al-mathal fi as-sabr, seorang nabi yang mana dicontohi dalam kesabarannya, ya, ini sifat sabar baginda sangat tinggi Nabi Ayyub, sehingga kalau nak disebutkan tentang kesabaran, maka disebutkan tentang Nabi Ayyub. Akan tetapi seperti yang kita sedia maklum, kesemua kesempurnaan ataupun kesemua kehebatan yang terdapat dalam nabi-nabi itu terdapat berasal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kesempurnaan daripada segala kehebatan yang terdapat dalam nabi-nabi itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami mewahyukan kepada kamu wahai Muhammad seperti kami mewahyukan kepada Nuh dan nabiyin dan nabi-nabi selepas Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami memberi wahyu kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Yaqub dan cucu-cucunya, iaitu nabi-nabi daripada golongan Bani Israel, wa Isa wa Ayyub, dan Nabi Isa dan Ayyub. Ya, ini dalil kenabian Nabi Ayyub. Beliau hidup
kurang lebih 93 tahun. Waqad ba'athahu Allah Ta'ala ila ahli Hauran min nawahi Damashq. Beliau diutuskan kepada penduduk penghuni Hauran yang duduk di Syam. Nah, kemudian Nabi seterusnya Nabi Syuaib. Yang mana ahli-ahli tafsir menyebutkan tentang Nabi Syuaib ini diberi gelaran sebagai Khatibul Anbiya. Khatib ni yang memberi ceramah ataupun yang memberi khutbah di kalangan para nabi, kerana kesempurnaan dalam penerangannya dan kuatnya hujah beliau ketika memberi hujah. Dikatakan bahawa qila, yang ini disebutkan dalam satu riwayat, min waladi Madian bin Ibrahim. Nabi Syuaib ini daripada zuriatnya Nabi Ibrahim. Ada disebutkan dalam riwayat lain pula, bukan daripada zuriatnya Nabi Ibrahim, tapi daripada zuriat mereka-mereka yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan berhijrah bersama, ataupun yakni datuk nenek Nabi Syuaib ini yang beriman kepada Nabi Ibrahim, ikut Nabi Ibrahim untuk berhijrah ke Syam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Nabi Syuaib ini kepada ahlu Madian. Wa kanu ahlu kufr billah wa su'il mu'amalah bin nas. Dan penduduk Madian ini kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan muamalah yang buruk. Yakni mereka tidak menyempurnakan timbangan dan sebagainya. Yakni mereka banyak menipu dalam jual beli. Wa yufsiduna fi amwalihim, dan mereka merosakkan harta benda mereka. Antara yang berlaku kepada Nabi Syuaib ataupun antara kezaliman yang dilakukan oleh umat Nabi Syuaib kepada beliau adalah mereka mempermainkan Nabi Syuaib dengan berkata, alaka hujjatun fima taqul, adakah kamu mempunyai hujjah, adakah kamu mempunyai bukti tentang apa yang kamu mengatakan, yakni kamu mendakwa kamu merupakan seorang nabi, kamu mendakwa kamu merupakan seorang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah hujjah kamu terhadap apa-apa yang kamu sebutkan? Maka Nabi Syuaib mengatakan, na'am, aku ada hujjah, aku ada dalil. Qalu inna taqatil asnam bisidqi ma taqul takun qad ji'ta bil haqq. Maka mereka mengatakan, jikalau kamu boleh membuatkan batu-batu berhala ini bercakap, maka kamu telah membawa perkara yang benar. Kamu telah membawa perkara yang benar. Maka Nabi Syuaib pun telah mendekati kepada berhala tersebut dan mengatakan kepada berhala ataupun batu berhala tersebut, man rabbukum wa man ana, siapakah Tuhan kamu dan siapakah aku? Maka fa'antaqaha Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebabkan batu berhala tersebut berucap seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berikan kebolehan untuk seluruh manusia ataupun seluruh perkara-perkara binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertutur. Maka Allah jadikan batu tersebut bertutur. Maka berkatalah batu berhala itu, Rabbuna Allah, Rabbu kulli syai' wa khaliquna wa khaliqu kulli syai'. Tuhan kami adalah Allah dan Tuhan segala perkara. Yang menciptakan kami dan menciptakan segala perkara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu wahai Syuaib adalah pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi utusan Allah. Walam yabqa sanamun illa tanakkasa. Tidak ada satu pun berhala kecuali mereka jatuh. Falam yusaddiquh. Akan tetapi walaupun telah diperlihatkan mukjizat, telah diperlihatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pinta, tetap mereka tidak membenarkan kenabian Nabi Syuaib. Falamma kadzabu ahlakahumullahu ta'ala. Jadi apabila mereka telah minta bukti daripada nabi mereka, kemudian apabila diberikan dan mereka tidak beriman, maka turunlah azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya kepada mereka. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Dan mereka-mereka yang mendustakan Nabi Syuaib, mereka lah pada hakikatnya orang-orang yang rugi.
Kemudian selepas dimusnahkan penduduk Madian itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Syuaib untuk berhijrah ke Ashabul Aikah. Yang ini satu tempat, satu perkampungan yang berhampiran dengan Madian. Falamma kadzabuhu akhadhahumullahu bi'adzabi yaumidz dzul. Akan tetapi penduduk Aikah ini juga, penghuni Aikah, Ashabul Aikah, juga mereka mendustakan Nabi Syuaib, maka mereka juga diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa azab yang diberikan kepada mereka? Iaitu diberikan kemarau kepada mereka selama 7 hari. Diberikan kemarau selama 7 hari sehingga kering air-air mereka. Thumma saqa ilaihim sahab fastadhallu tahtaha min shiddatil har. Kemudian didatangkan kepada mereka ini awan-awan, dan mereka berteduh di bawah awan ini kerana kepanasan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'amtarat nar fa'ahraqathum wa ahlakathum. Maka mereka ingat dengan adanya awan-awan ini akan diturunkan hujan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan api yang membinasakan keseluruhan daripada mereka, yang mana hari tersebut dipanggil Yaumidz Dzul. Naam, fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumidz dzullah innahu kana 'adzaba yaumin 'azim. Sesungguhnya ia merupakan azab yang pedih, yang berat. Itu sedikit sebanyak tentang Nabi Syuaib. Seterusnya Nabi Harun bin Imran. Nabi Harun bin Imran. Wa kana fasihan jiddan. Iaitu Nabi Harun dengan Nabi Musa ni merupakan adik-beradik, saudara, adik-beradik. Muda sikit daripada Nabi Musa, kurang lebih 3 tahun. Nabi Harun ini lebih fasih, lebih fasih dalam tuturannya. Wa qad ba'athahu Allah Ta'ala ma'a sayyidina Musa ila Fir'aun wa qaumuhu fakadzabuhuma wa halla bihim ma halla. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Nabi Harun ini bersama Nabi Musa untuk memberi peringatan kepada Fir'aun dan juga kaumnya. Akan tetapi didustakan seperti yang kita sebutkan tadi dalam kisah Bani Israel. La ilaha illallah. Nabi Musa pula merupakan antara Nabi Ulul Azmi. Antara Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi ada 5 orang. Ada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi tentang Nabi Musa dan Nabi Harun ini, waja'alli waziran min ahli Harun akhi. Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan Nabi Harun ini sebagai penolongnya, pembantunya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waja'alli waziran min ahli. Jadilah penolong aku itu daripada jadilah pembantu aku itu daripada golongan ahli keluarga. Waja'alli waziran min ahli Harun akhi, iaitu Nabi Harun saudaraku. Ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira. Antara asbab diminta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah adalah agar supaya mereka dapat banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Agar supaya kami dapat banyak bertasbih kepada kamu dan agar supaya kami dapat banyak berzikir kepada kamu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, yang mana Allah Subhanahu wa taala dah tahu dah akibahnya Nabi Fir'aun, akibahnya Fir'aun, akan tetapi masih lagi diingatkan apabila berdakwahlah dengan perkataan yang lemah lembut agar supaya dengan moga-moga dia mendapat peringatan, mendapat pengajaran. La ilaha illallah. Dan ini merupakan peringatan kepada kita bahawa apabila kita mengingatkan orang lain, apabila kita berdakwah, apabila kita menyampaikan peringatan kepada orang lain, maka hendaklah kita berlemah lembut dalam perkataan agar supaya ianya mudah untuk diterima orang.
Al-Yasa'. Nabi yang seterusnya Al-Yasa' bin Akhtub bin Ajuz, wa sumya bibnil Ajuz. Diberi gelaran Al-Yasa'. Nabi Al-Yasa' ni Ibnul Ajuz, anak kepada wanita tua. Ajuz dalam bahasa Arab bermakna wanita yang telah berumur. Lianna ummahu kanat ajuzan lam talid. Kerana apa? Kerana ibunya mengandung ataupun melahirkan Nabi Al-Yasa' ini selepas beliau umur, di waktu umur tua. Fada'atillah fawaladathu. Maka ibunya mendoakan agar supaya beliau mendapat zuriyah, dan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa tersebut. Wala yazal yaqdi bainahum ila an tawaffahu Allah. Maka Nabi Yasa' berdakwah sehinggalah pada kaumnya, sehinggalah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Merupakan salah seorang daripada Nabi Bani Israel. Wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan Nabi Ismail, wal Yasa', Yunus dan Lut, kesemua mereka kami telah beri keutamaan ke atas yang lain, iaitu kami pilih mereka untuk menjadi nabi. Kemudian Nabi seterusnya Zulkifli. Nabi Zulkifli bin Nabi Ayyub. Nabi Zulkifli anak kepada Nabi Ayyub. Nama asalnya disebutkan di sini bahawa namanya adalah Bishr. Ba'athahullah ba'da abihi wa samahu Zulkifli. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Zulkifli sebagai nabi selepas kewafatan ayahnya Ayyub. Wa kana muqiman bisyam hatta mat. Beliau duduk di kota Syam. Kenapa diberi gelaran Zulkifli? Kerana beliau ini mewajibkan di atas dirinya untuk berpuasa di siang hari dan bangun malam hari. Wa an yaqdi bainas wa la yaghdab. Dan juga untuk memimpin kaumnya tanpa marah, kepada perbuatan mereka. Fawafa bima iltazama bihi. Maka dia telah dapat menunaikan apa yang dia nazarkan ataupun apa yang dia niatkan, untuk berpuasa di malam hari, untuk berpuasa di siang hari, bangun malam hari untuk qiyamul lail, dan juga untuk tidak marah dalam di waktu beliau memimpin umatnya ataupun kaumnya. Dalam riwayat lain mengatakan kenapa diberi gelaran Zulkifli adalah kerana beliau telah menjaga 70 daripada Bani Israel dan menyelamatkan 70 daripada Nabi Bani Israel daripada dibunuh di dalam peperangan. Allah Ta'ala alam. Naam. Wadhkur Ismail wal Yasa' wa Zulkifli wa kullum minal akhyar. Dan ingatlah Nabi Ismail, Nabi Yasa' dan Nabi Zulkifli, kesemua mereka adalah daripada orang-orang yang akhyar, orang-orang yang baik. Kemudian Nabi yang seterusnya adalah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud bin Isha. Wa yattasid nasabuhu bi Yahuda bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan nasab Nabi Daud ini bersambung kepada Yahuda. Yang mana Yahuda ni, seperti yang kita sebutkan tadi tentang Bani Israel, satu kelompok ataupun kaum Yahudi, itu salah satu pendapat kenapa nama mereka itu nama Yahudi adalah kerana dinisbahkan kepada datuk mereka, iaitu Yahuda bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Naam. Wa huwa alladhi jama'a Allahu lahu bainal mulk wan nubuwah. Nabi Daud merupakan salah seorang nabi yang diberikan pemerintahan dan kenabian. Ya, ini kebanyakan nabi hanya diberikan kenabian, akan tetapi ada beberapa nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi raja dan untuk menjadi nabi pada waktu yang sama. Wa kanat tusabbihu at-tayr bi tasbih. Antara mukjizat Nabi Daud adalah burung-burung bertasbih dengan tasbihnya Nabi Daud. Wa alana lahu Allahul hadid. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan besi di tangan Nabi Daud alaihi salam. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Sesungguhnya kami memberikan kelebihan pada sebahagian nabi di atas nabi-nabi yang lain. Wa ataina Daud zabura. Dan kami memberikan kepada Nabi Daud itu kitab Az-Zabur. La ilaha illallah. Kemudian
Nabi Sulaiman bin Nabi Daud. Nabi Sulaiman anak kepada Nabi Daud. Allah Subhanahu Wa Taala mewariskan kenabian kepada Nabi Sulaiman dan juga mewariskan kerajaan ayahnya kepada Nabi Sulaiman. Ini maka Nabi Sulaiman juga merupakan seorang nabi dan seorang raja dari golongan Bani Israel. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman. Naam, Allah Subhanahu Wa Taala, antara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman adalah beliau dapat memahami percakapan ataupun bahasa burung, dan diberikan juga dapat memahami bahasa-bahasa haiwan seperti semut, yang mana dirakamkan perkara tersebut di dalam Al-Quran. Wa atahul hikmata ala hadatsatis sin, dan diberikan hikmah ataupun kenabian pada umur yang muda. Kama sakharallahu lahu ar-rih tajri bi amri haitsu arad. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kepada Nabi Sulaiman untuk kontrol angin. Wa sakhara lahu aidan junud minal jinni wal insi wat thair. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebolehan kepada Nabi Sulaiman untuk memerintah ataupun memberi perintah kepada jin, manusia dan burung-burung, yang mana mereka semua mentaati daripada perintahnya Nabi Sulaiman. Apa-apa yang diperintahkan akan mereka lakukan. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. La ilaha illallah. Seluruh nabi-nabi ini semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mempunyai tugasan masing-masing, semuanya mempunyai ujian masing-masing. La ilaha illallah. Semuanya mempunyai kelebihan masing-masing, yang mana setiap kelebihan itu terkumpul ataupun asal usul kelebihan mereka itu semuanya berasal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahawa setiap nabi itu yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah bagi pihak Nabi Muhammad, dan umat Nabi Muhammad, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apabila berdakwah bagi pihak Nabi Muhammad. Jadi keseluruhannya mereka itu berdakwah, baik yang datang sebelum Nabi Muhammad dan baik datang selepas Nabi Muhammad, semuanya mereka bagi pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad lah adalah utusan yang pertama dalam fil azal. Kerana Nabi Muhammad adalah orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang paling mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, kemudian nabi seterusnya adalah Nabi Ilyas. Wa inna Ilyas minal mursalin. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Ilyas itu dari kalangan rasul-rasul. Ibnu Akhi Musa aw ittasil nasabuhu bi Harun. Disebutkan bahawa dia merupakan anak saudara Nabi Musa ataupun bersambung nasabnya kepada Nabi Harun. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Ilyas ini kepada penghuni ataupun penduduk Ba'labak, satu nama tempat di kota Asyam. Kemudian Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Wa inna Yunus minal mursalin. Sesungguhnya Nabi Yunus itu daripada golongan mursalin, golongan para rasul. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar Nabi Yunus kepada kaum Nainwa ataupun Nainwa, dekat dengan Mosul, dekat Iraq. Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Yunus daripada al-gham, daripada stres ataupun daripada problem yang beliau hadapi. Waqad sammahu Allah Taala Dhannun. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ataupun memberi nama kepada Nabi Yunus ini, disebutkan nama Nabi Yunus dalam Al-Quran dengan gelaran Dhannun. Dalam firman Allah, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa dhannun, dan dhannun. Nun ni merupakan nama ikan. Kerana apa? Kerana Nabi Yunus ini ditelan oleh ikan, berada di dalamnya selama beberapa lama. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, apabila beliau meninggalkan kaumnya
dalam keadaan yang marah. Wa dhanna an lan naqdir alaih, dan mereka wa dhanna an lan naqdir alaih, dan merasakan, memikir bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai allan yaqdir alaihi fanada fi dhulumat. Maka Allah Subhanahu wa maka Nabi Yusuf setelah ditelan oleh ikan itu, maka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan. Ulama mengatakan bahawa berdoa dalam 3 kegelapan, iaitu kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Naam. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain kamu. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha suci engkau, sesungguhnya aku berada dalam golongan orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin merupakan zikir, merupakan tasbih, dan juga merupakan ad-du'a. Wa nun ism min asma'il hut fa yakunu ma'na sahibul hut. Dan nun seperti yang kita sebutkan merupakan nama kepada ikan tersebut. Wa qad dzakara al-ulama annahu labitha fi jawfil hut 3 ayyam bilayali. Ulama mengatakan bahawa Nabi Yunus masuk ke dalam ataupun berada dalam perut ikan nun tadi selama 3 hari 3 malam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada ataupun zuriat ataupun kaum umat Nabi Yunus ini kurang lebih 100,000 aw yazidun, 100,000 atau lebih. Nabi Yunus, umat dia 100,000 ataupun 100,000 lebih. Tadi kita sebutkan tentang Nabi Musa, umatnya daripada golongan Bani Israel sahaja 600,000 sewaktu menyeberangi daripada lautan. Maka umat yang paling ramai, Nabi yang mempunyai umat yang paling ramai adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Musa, yang mana disebutkan dalam hadis pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan satu golongan ataupun satu umat yang ramai sewaktu mendatangi telaga haud. Setiap Nabi mempunyai telaga yang mana mereka akan minum, akan berkumpul untuk minum di dalam pada telaga Nabi mereka masing-masing. Jadi sekali Nabi lihat, tengok ada satu umat yang ramai. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, adakah ini umat aku? Kemudian Jibril mengatakan, tidak, itu adalah umatnya Nabi Musa. Maka Nabi SAW tunduk ataupun sedih. Kemudian Jibril mengatakan, lihat wahai Muhammad, yang memenuhi daripada ufuk itu, daripada timur ke barat, itu merupakan umat kamu. Ini bilangan umat Nabi SAW adalah lebih ramai daripada umat Nabi-Nabi yang lain. Nabi seterusnya adalah Nabi Zakaria. Zakaria alaihi salam, wa huwa min dzurriyyati Sulaiman, daripada zuriatnya Nabi Sulaiman. Wa kana al-habrul kabir fi Bani Israel, beliau merupakan seorang alim yang besar di kalangan Bani Israel. Wa kana najjaran, beliau antara tugas harian beliau ataupun pekerjaan beliau adalah tukang kayu. Wa huwa alladhi, dan Nabi Zakaria ini merupakan Nabi yang menjaga daripada kebajikan di Baitul Maqdis dan juga membacakan Taurah kepada mereka. Wa mata syahidan, dan beliau meninggal dunia dalam keadaan syahid. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin, dan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Ilyas, keseluruhan daripada mereka adalah daripada golongan orang-orang yang salih. Semoga kita juga digolongkan daripada orang-orang yang salih, diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita sehingga ke hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian anak kepada Nabi Zakaria, Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Qila innahu min waladi innahu wulida qabla al-masih bi 3 sinin. Dikatakan bahawa Nabi Yahya ini lahir sebelum Nabi Isa 3 tahun. Dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Isa. Wa mata syahidan wa sayyidu syuhada. Nabi Yahya juga meninggal dunia dalam keadaan syahid, dan beliau merupakan ketua syahid, antara ketua-ketua syahid pada hari kiamat. Antara ketua syahid yang lain yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Hamzah, pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga digelar sebagai Sayyidus Syuhada, ketua orang
ketua syahid. Begitu juga disebutkan Nabi SAW bahawa ketua syahid ini, bagaimana nak dapat gelaran title ketua syahid adalah mereka-mereka yang menyebutkan perkataan yang benar di hadapan raja yang zalim. Mereka yang berani untuk menyebutkan perkara yang benar di hadapan raja yang zalim, yang mana kalau mereka menyebutkan perkara itu akan berlaku musibah kepada mereka, maka mereka akan, jika mereka dibunuh, maka mereka akan mendapat title Sayyidus Syuhada wa qaiduhum ilal jannah. Dan Nabi Yahya ini merupakan orang yang akan antara pemimpin-pemimpin yang akan memimpin umat ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa dhabihul maut yaumal qiyamah yudji'uhu wa yudhabbihuhu bi syafratin fi yadihi wan nas yanzuruna ilaih. Naam, jadi apabila setelah berakhir pengadilan, hari pengadilan pada hari kiamat, ya, ini apabila ahli syurga telah masuk syurga, ahli neraka telah masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan Nabi Yahya untuk menyembelihkan kematian. Maka kematian akan dijadikan dalam bentuk binatang, iaitu dijadikan maut itu sebagai dalam satu bentuk binatang, kemudian akan disembelih oleh Nabi Yahya. Maka pada waktu itu, selepas disembelih binatang tersebut, maka tidak ada kematian selepas itu. Apa simboliknya? Simboliknya, orang-orang yang berada di dalam syurga akan bertambah kegembiraan mereka. Orang yang dah memang gembira di dalam syurga itu bertambah kegembiraan mereka kerana sudah tidak ada kematian selepas itu. Dan mereka-mereka yang tersiksa, yang sengsara di dalam api neraka, Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah tabaraka wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada azab semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada mendekati daripada neraka itu. Waliyadzubillah tabaraka wa taala. Jadi ahli neraka yang mana sudah sengsara di dalam neraka itu akan menjadi lebih sengsara apabila melihat bahawa tidak ada mati selepas itu, tidak ada kematian selepas itu. Itu salah satu apa yang diberikan kepada Nabi Yahya. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang tentang Nabi Isa dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaatkan kita dengan ilmu, tambahkan ilmu kita tentang para nabi, yang mana mereka ini daripada golongan orang-orang saleh, yang mana mereka ini merupakan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam antara doa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku minta kecintaanmu, wa hubba man yuhibbuk, dan aku minta untuk mencintai orang-orang yang mencintai kamu, wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik, dan untuk beramal, untuk suka beramal dengan perkara-perkara, dengan amalan-amalan yang akan mendekatkan aku kepada kecintaanmu. Yang mana apabila aku melakukan amalan tersebut, yang ini aku mengatakan sesuatu perkataan, aku melakukan sesuatu perbuatan, yang mana natijahnya, akibah dia, aku mendapat kecintaan daripada kamu, ya Allah. Maka kita semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang diberikan kepada kita ini menjadikan asbab untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi asbab untuk kita dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan digolongkan pada hari kiamat nanti dengan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.